melalui tasawuf dan tarekat, saya rasa ada kemampuan dan ada kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk secara beransur-ansur menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, la maksuda illa Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebenarnya pada hari ini saya sendiri dapat rasa sangat bertuah kerana boleh bersama-sama dengan Tuan Guru yang sangat-sangat dikasihi, dan bertuah lagi kerana Tuan Guru setuju untuk saya interview Tuan Guru berkaitan dengan prinsip-prinsip dan kefahaman-kefahaman yang Tuan Guru cuba bawa kita kepada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya secara peribadi sudah bersama Tuan Guru selama 35 tahun. Daripada tahun 1987-88, saya dididik dalam keadaan saya betul-betul mentah. Dan saya dididik dalam segala aspek. Jadi saya rasa sangat bertuah pada saya pada hari ini supaya saya boleh bertanya kepada Tuan Guru mengenai prinsip-prinsip yang Tuan Guru bawa saya ni, secara keseluruhannya, supaya menjadi manusia yang kenal Allah. Jadi pada pandangan saya, Tuan Guru Dr. Zahid bin Haji Siddiq mempunyai beberapa prinsip asas dalam mendidik masyarakat, iaitu saya boleh kategorikan kepada, pertama, memang tidak boleh lari kepada prinsip agama Islam yang tiga, iaitu Islam, iman dan ihsan. Itu merupakan payung utama dan sentiasa Tuan Guru berada di bawah payung tersebut. Tiga elemen asas ni sentiasa Tuan Guru berada di atas landasan tersebut. Kemudian dalam mendidik masyarakat pula, Tuan Guru saya sebenarnya boleh kategorikan ataupun pecahkan pendekatan Tuan Guru kepada syariatnya, hakikatnya dan budaya. Dan pada hari ini saya sebenarnya ingin bertanya Tuan Guru dengan kesempatan yang ada dengan masa yang sangat mulia ni, mengenai budaya, aspek budaya dalam pendidikan Tuan Guru. Budaya yang saya maksudkan di sini ialah mencakupi cara hidup masyarakat, berakademik dan juga amalan harian masyarakat kita. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya minta izin Tuan untuk memberi pencerahan mengenai budaya masyarakat kita dan pembawaan Tuan kepada mendidik masyarakat supaya mengamalkan budaya Islam yang sebenar, yang luhur, yang bersih daripada segala kesyirikan, segala amalan-amalan yang kurang mulia, dan membawa masyarakat kita kenal kepada Allah dengan sebenar-benar kenal. Minta izin Tuan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya dalam sejarah saya membawa jemaah sampai ke tahap sekarang ini, saya sendiri pun tidak berjadual secara khusus. Saya mendidik jemaah ini mengikut apa yang saya rasa, dan apa yang saya rasa itu saya anggap itu ilham ataupun sebagai satu hidayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah telah tetapkan dalam Quran, sesiapa yang benar-benar kembali kepada Allah lahir batin dengan ikhlas, maka Allah akan bagi hidayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahdi ilahi man anab. Allah sentiasa
memberi hidayat kepada sesiapa yang benar-benar kembali kepadanya zahir dan batin secara ikhlas. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala dalam menghuraikan kembali kepada Allah dengan ikhlas yang diistilahkan di dalam Quran inabah mempunyai 3 ciri. Yang pertama, beriman kepada Allah, kedua beramal soleh, dan ketiganya berzikir sebanyak-banyaknya sehingga menjadikan hati menjadi mutmainah atau yang bermaksud tenang kerana ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa saja langkah-langkah yang saya lakukan, saya rasa semuanya itu adalah datangnya daripada hidayat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana Allah janjikan, Allah wajibkan kepada setiap mukmin dan mukminah untuk minta hidayat. Ya. Dalam surah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap orang mukmin dan mukminah wajib minta hidayat sehari semalam sebanyak 17 kali dalam 17 Fatihah yang wajib dibaca dalam 17 rakaat sembahyang fardu 5 waktu. Saya yakin dengan permintaan kita ni Allah akan bagi hidayat sesudah kita memenuhi 3 syarat tadi. Beriman, beramal soleh, membanyakkan zikir sehingga hati jadi mutmainah. Jadi minta ini tu dalam budaya masyarakat kita, kalau kita tengok budaya masyarakat kita, amalan-amalan yang ada sama ada amalan agama ataupun amalan-amalan kehidupan banyak bercampur dengan unsur-unsur yang boleh dikatakan tidak berasal daripada sumber agama yang jelas. Jadi macam mana tuan berusaha menyedarkan masyarakat dengan contohnya dengan pembawaan kaedah perubatan yang bersih, kaedah pengamalan kehidupan yang boleh mengelakkan gangguan-gangguan ataupun fahaman-fahaman yang salah tu. Juga usaha saya ke arah itu ada latar belakang yang telah saya lihat dalam kehidupan masyarakat. Ya. Pada masa saya duduk di kampung lagi, saya dapat melihat banyak amalan-amalan yang berkaitan amalan masyarakat atau budaya orang di Malaysia ini. Juga amalan-amalan agama memang dikuturi oleh unsur-unsur yang menyalahi akidah, menyalahi syariah. Terutamanya amalan yang berkaitan dengan perubatan tradisional Melayu, amalan-amalan budaya seperti pencak silat atau seni bela diri, wayang kulit, kuda kepang, dan amalan-amalan yang memang dilarang oleh Allah secara jelas, yang membawa hukum syirik atau menyentuhkan Allah seperti buang ancak, puja itu, puja ini. Juga amalan-amalan lain yang memang terang-terang menyalahi akidah dan syariah. Tetapi pada masa itu saya belum ada keupayaan untuk menegur, untuk mengubah
nasihat dan sebagainya. Sehinggalah saya belajar ilmu tasawuf dan tarekat daripada guru saya Imam Ishaq. Secara perlahan-lahan rupanya melalui tasawuf dan tarekat saya rasa ada kemampuan dan ada kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk secara beransur-ansur menghadapi dan menyelesaikan masalah-masalah yang tersebut. Dan sehingga kini kalau dikira masa kewafatan guru saya tahun 1992, jadi berarti sudah 30 tahun. Sudah 30 tahun berlalu, saya berusaha secara perlahan-lahan menerusi kuliah-kuliah agama di masjid, di surau, di pusat-pusat dakwah saya, menerusi juga penulisan, menerusi juga usaha saya memberi khidmat rawatan secara tradisional Islam. Dan apa yang saya bangunkan sehingga saya berjaya membangunkan kaedah RSI, Refleksologi Spiritual Islam. Jadi menerusi usaha-usaha saya ini semua sedikit sebanyak telah dapat memperbaiki, membetulkan pahaman agama jemaah saya dan sebahagian besar masyarakat. Juga dapat membaiki amalan-amalan yang salah dan melibatkan amalan-amalan yang menyentuhkan Allah, amalan-amalan sihir dan amalan-amalan lain yang sukar disedari oleh masyarakat, yang membawa mereka berlarut-larut dalam dosa, seperti yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, wa nahnu nakhudu ma'al khaidin. Kami berlarut-larut dalam dosa sehingga kami mati tak sedar. Maka orang-orang ini akan digolongkan oleh Allah dalam golongan mujrimin dan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi minta izin tuan, dari segi pandangan dalam kaedah tuan menjernihkan fahaman masyarakat ni, ada banyak pihak yang mencabar. Contohnya semasa yang saya ingat, semasa tuan memberi ceramah di UMP, ada seorang pesilat gayung mencabar tuan kerana tidak menerima kenyataan bahawa amalan silat tu adalah amalan yang mempunyai unsur-unsur yang bercampur dengan elemen-elemen yang tidak betul. Jadi macam mana itu tuan? Saya rasa tuan sentiasa dalam keadaan dicabar secara sedar ataupun secara ilmiah, dicabar oleh orang yang boleh dikatakan orang agama juga, yang mencabar tuan, yang tidak setuju dengan pandangan-pandangan sebagaimana yang tuan kata tadi. Bagi saya, selagi saya benar berjalan di atas prinsip-prinsip yang terang dalam Quran dan Sunnah, maka saya akan hadapi perkara ini dengan pertolongan Allah SWT, dengan rasa tenang, rasa lapang dada. Dan tidak menyebabkan apa-apa pada diri saya, tekanan ke kerisauan, ke kebimbangan, tidak ada. Tapi apa yang saya rasa sebaliknya, iaitu berasa kesian pada masyarakat, anggota masyarakat yang masih susah nak faham apa yang saya maksudkan. Memang di zaman Rasulullah pun berlaku juga. Zaman Rasulullah pun berlaku juga apabila orang-orang kafir mencabar Nabi. Bila Nabi Muhammad dan orang Islam minta bantuan,
bagi orang-orang miskin, maka orang-orang kafir kata, kamu kata rezeki Allah bagi, mintalah pada Allah, kenapa minta pada kami? Begitulah. Cabaran yang saya hadapi sama saja. Sama saja. Ada setengah orang mencabar kebenaran apa yang saya tarbiyahkan, apa yang saya terapkan kepada masyarakat. Misalnya, usaha saya menghapuskan perkara-perkara syirik dalam amalan yang biasa, di antaranya ialah amalan budaya seni bela diri, khususnya apa yang dinamakan seni silat. Amalan seni bela diri ini dalam masyarakat kita memang tidak boleh dinafikan terlibat dengan penggunaan jin, penggunaan sihir. Tapi oleh kerana pengaruh jin dan sihir dan budaya seni bela diri ini sudah sebati, maka mereka sukar untuk mengubah fikiran. Malahan setengah mereka mencabar kebenaran saya. Dalam hal ini, bila saya dicabar oleh seseorang individu, biasanya saya lebih mengundur diri, lebih mengalah. Lebih mengundur diri, lebih mengalah, seolah-olah orang mencabar ini dia berasa menang. Sebab apa? Kita perlu, pada pikiran saya, kita perlu mengambil masa untuk mendidik mereka ni. Tak boleh kita nak didik dalam masa yang singkat. Lama kelamaan mereka akan tahu. Kerana dalam pengalaman saya ketika menghadapi individu-individu yang keras seperti ini mencabar-cabar, bila saya biarkan saja dalam beberapa jangka waktu tertentu, setahun kedua, mereka akhirnya akan dapat tahu apakah kebenaran, apakah mereka benar ataupun sebaliknya saya yang benar. Terutamanya perkara-perkara yang melibatkan amalan yang sudah sebati dengan seseorang individu. Memang saya biarkan, tapi akhirnya mereka ini akan dapat tahu hal yang sebenar. Ini pun ada diceritakan dalam suatu muluk. Orang-orang yang jahat ni akhirnya mereka dapat tahu, walaupun mereka sombong, akhirnya mereka akan dapat tahu bahawa mereka itu telah melakukan kesalahan besar dan nasib mereka begitu buruk, akan dimasukkan dalam neraka. Sebagai contoh, ada pesilat yang menentang keras pandangan saya tentang silat ni ada penggunaan jin. Saya tidak bergaduh dengan dia. Saya undur diri, tak apalah. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi setahun dua selepas itu, saya dapati pesilat ni sudah diserang oleh penyakit yang misteri, termasuklah stroke, termasuklah mulut herut. Ada yang sakit itu, sakit ini. Jadi itu semua kerja Allah SWT, bukan saya berdoa. Memang terjadi sendiri. Dan jemaah saya bila mereka dapat tahu cerita-cerita seperti ini, maka akan menguatkan keyakinan jemaah saya sendiri. Jadi maknanya kita terpaksalah bersabar kerana Nabi Muhammad sendiri pun selalu ditentang oleh orang Quraisy. Sehingga Nabi tak boleh nak buat apa-apa, cuma berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaumku kerana mereka tak tahu. Lagipun apa yang tentangan kaum Quraisy terhadap Nabi lebih hebat lagi, sehingga Nabi nak dibunuh. Ketika ini tak adalah orang nak bunuh saya. Dan apabila saya perhati tuan, saya tengok dakwah tuan ni menerusi kaedah rawatan terutamanya telah berjaya memecah, bukan sahaja memecah sempadan,
Maknanya kaedah rawatan tuan ni telah berkembang. Dan saya sendiri berpengalaman bersama-sama tuan hingga ke Uzbekistan. Dan bila kita bila hingga ke Kazakhstan, dan bila kita tengok budaya amalan yang hampir sama, amalan yang syirik, amalan yang bercampur bau, kita tengok wujud di sana cuma dengan panggilan nama yang berbeza. Contohnya yang saya ingat, amalan-amalan untuk gagah, amalan-amalan pengasih, amalan-amalan yang kita boleh katakan amalan-amalan yang mempunyai unsur-unsur pencampuran ni wujud juga di sana, cuma mungkin istilahnya berbeza, tapi jinnya mungkin family yang sama. Dan itu macam mana tu tuan untuk dakwah di luar pula konsep tu? Itulah tadi, bila kita banyak bergantung pada hidayat Allah, pertolongan Allah, insya-Allah ada saja jalan-jalan yang Allah berikan, kerana Allah sudah berjanji dalam Quran, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya. Apabila kamu, sesiapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan untuknya jalan keluar untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, kecil maupun besar. Dan saya benda itu, setelah kita takwa, kita tawakal lah. Man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa tawakal kepada Allah, maka pergantungan pada tawakal kepada Allah itu adalah sebaik-baik pergantungan. Jadi saya memang berpeganglah, bila kita kombinasikan antara takwa dan tawakal, sebaik-baiknya takwa, sebaik-baik tawakal, insya-Allah Allah akan bagi kejayaan. Kerana itulah maka selain daripada ialah kewajipan kita takwa tawakal ni, kita berdoalah kepada Allah, berzikir. Itulah saya kombinasikan itu semua. Jadi kerana itu saya rasa tak ada masalah. Sehingga saya rasa dulu saya tidak sekolah, tak ada sekolah yang biasa. Tidak menerusi sekolah rendah, sekolah menengah sampai ke universiti. Saya sekolah sendiri, akhirnya boleh masuk ke Universiti Melaya. Sekolah private sendiri. Itu pun sekolah private sendiri itu bukan ada kelas, kita baca sendiri. Saya baca sendiri, ekonomi baca sendiri, boleh lulus. Sastra Melayu boleh lulus. Sejarah boleh lulus. Dengan baca sendiri. Jadi semua itu puncanya ialah kerana takwa, tawakal, berdoa, berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takwa yang sebaik-baiknya, tawakal sebaik-baiknya. Dalam apa juga bidang hidup saya macam itulah. Dari segi ekonomi, dari segi apa saya, kejayaan saya rasa semua datang daripada Allah. Tak disangka-sangka. Satu lagi tuan ni soalan cepu emas sikit lah. Memang tuan dari segi pendidikan awal tu tak berapa formal, tapi dapat 2 PhD. Dengan untuk makluman semua, tuan guru terbaru pada umur 83 tahun, alhamdulillah setelah menyiapkan PhD kedua. Dan fokus penulisan tuan guru dalam PhD itu lebih kepada rawatan refleksologi Islam, dan sebenarnya hasil tesisnya boleh dikatakan satu ensiklopedia yang lengkap mengenai kaedah rawatan, di samping dengan penuh dengan modul rawatan dalam hampir memenuhi 40 jenis penyakit fizikal. Itu tak termasuk penyakit spiritual dan penyakit gangguan jin. Ini penyakit fizikal saja hampir 40 yang Tuan Guru tonjolkan dalam modul rawatan tersebut. Jadi itu saya nak tanya tuan lah, macam mana harapan tuan mengenai modul itulah, mengenai tesis tu yang lepas ni mungkin tuan akan terbitkan buku, akan disebarkan, akan diterjemah kepada pelbagai bahasa mungkin. InsyaAllah kita akan cuba terjemah ke bahasa Rusia dan bahasa Inggeris pada peringkat awal ni. So macam mana harapan tu? Memanglah harapan saya sejak
kebelakangan ni, mudah-mudahan Allah sebarkan kaedah rawatan RSI ini ke seluruh dunia. Alhamdulillah. Dan telah pun bermula sebagaimana yang kita semua maklum, di Indonesia murid saya Ustaz Musa Fian telah buka pusat rawatan di rumah dia, di kampung dia, dan dapat sambutan yang menakjubkan. Yang terbaru, Ustaz Musa Fian beritahu saya, seorang yang buta, dari Beluri tiba-tiba buta, dirawat di hospital kata penyakit mata awak ni tak akan sembuh, awak akan buta selama-lamanya. Akhirnya pesakit mata ini datang ke Ustaz Musa Fian dan Ustaz Musa Fian ubatkan. Alhamdulillah sekarang boleh melihat seperti biasa. Boleh melihat. Jadi banyak penyakit-penyakit yang dideritai oleh masyarakat sekitar kampung Musa Fian itu, pelajar-pelajar pondok, ada setengah kiai pun sudah mula berubat dengan Musa Fian. Dan saya sentiasa galakkan supaya beliau bersungguh-sungguh, dan kita akan bagilah bantuan-bantuan apa yang diperlukan. Mungkin mendirikan sebuah pusat rawatan, tapi kata beliau sudah ada. Begitu juga di Kajastan, kita pun dah tahu di sana tu ada sekurang-kurangnya dah ada 3 perawat. Cuma setakat ni apa kegiatan mereka saya tak tahu. Tapi tentulah bila mereka didatangi oleh kawan, rakan atau saudara yang sakit, mereka ni akan rawat menggunakan yang buta tadi tuan, kalau saya boleh tanya, berapa lama dia buta tu tuan sebelum sembuh? Dirawat mungkin beberapa kali saja dah sembuh. Dimulai dengan hanya nampak apa sikit-sikit bayang-bayang. Akhir-akhir sekali makin baik. Sekarang dah pulih macam 80-90%. Memang kira dah macam biasa. Dan saya bila tuan sebut tentang buta ni, saya teringat di mana tuan rawat orang di Kajastan yang mata dia tu juling tu, tiba-tiba dia terus jadi betul. Tuan rawat di Kajastan juga tu, saya ada di situ dan saya tengok. Jadi tentang satu lagi tu tentang akademik, tentang pembangunan pelajar-pelajar lah. Kalau kita tengok ada pelajar lemah, belajar tak faham-faham. Kalau di kampung-kampung ada banyak isu tentang budak-budak sekolah tak boleh belajar matematik, tak faham. Bila dia kata tak faham, macam mana pandangan? Sebelum saya jawab itu, tadi perkembangan usaha saya mengembangkan rawat tadi belum habis saya jawab. Sebenarnya untuk mengembangkan kaedah rawatan saya ini dalam masyarakat dalam negeri pun memang kita usahakan dah lama. Kita telah adakan usaha penjelasan penerangan kuliah tentang rawatan saya ini dengan kerjasama MAIS, Bagian Rekop dengan USIM, University Sains Malaysia dinilai, dan benda ini sudah berjalan, dan sebahagian daripada mereka yang mengikuti program ini telah pun diberi sijil RSI ini. Dan beberapa orang telah pun mampu mampu merawat pesakit. Maksud praktikal pun diberi. Praktikal mesti datang ke Menara sana. Dan mereka ini sudah, agak saya ada mungkin ada 10 orang atau 11 orang yang layak untuk menjadi perawat, yang ada kebolehan, yang boleh dilatih yang boleh diharapkan dah. Betul. Khidmat mereka. Selain daripada itu, memang saya nak rewrite balik tesis saya itu untuk disesuaikan pada peringkat bacaan umum. Apa-apa yang kurang kita tambah, dan memanglah kita nak terbitkan dalam jangka masa yang terdekat lah kalau boleh. Dan yalah begitulah.
Jadi baik pada soalan saya tadi tuan yang berkaitan dengan akademik tadi tuan, fokus kepada kalau kita tengok isu budak-budak sekarang ni tuan, kalau kita tengok tengah-tengah di kampung-kampung, dia orang macam tak boleh belajar. Yang saya tengok tuan sangat memperjuangkan isu ni supaya budak-budak ni boleh belajar. Yang saya faham tuan anggap budak tak boleh belajar disebabkan masalah mak ayah. Masalah mak ayah ataupun masalah saka menyebabkan dia orang tak boleh terima ilmu tu. So macam mana pandangan tuan? Di antara sebab kenapa seorang murid, seorang pelajar di sekolah menengah, pelajar, student di universiti lembab, antara sebab kelembapan mereka, kegagalan mereka ialah disebabkan oleh keturunan mak bapak. Banyak masyarakat kita yang tak faham bahawa sebab diri mak bapak lah maka anak-anak tu jadi lembab, susah nak belajar, susah nak faham. Dalam pengalaman saya merawat pelajar-pelajar atau student yang lembab ni, sebenarnya ada gangguan. Ada gangguan dalaman, kalau kita sebut dalaman lah. Ada gangguan dalaman, ada gangguan pada pikiran, ada gangguan pada ingatan. Semua ini boleh kita simbolkan gangguan syaitan. Sebab dalam Quran disebutkan, "Nah ini nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan." Ini hamba Allah yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan mencari Nabi Allah Khidir. Teman Nabi Musa ini terlupa ikan yang dibawa itu. Dah berjalan jauh baru dia ingat. Jadi dia mengakulah pada Nabi Musa, "Ya Musa, fa inni nasitul huta." Ya Musa, sejujurnya aku telah lupa ikan tadi. Tertinggal dah. Wama ansaniu illa syaitan. Tak ada yang melupakan aku kecuali syaitan. Jadi pelajar-pelajar yang lembab, tak ingat yang tadi diajar, baru diajar, ini semua syaitan. Jadi daripada ayat inilah saya, pengalaman saya sendiri pun ada. Jadi saya fokuskanlah kepada membuang syaitan-syaitan yang menghijab akal, kecerdikan, fikiran, malah menghijab juga itu menyebabkan lemah semangat, menyebabkan buruk emosi dan sebagainya. Sehingga tak ada selera nak belajar, tak ada kemahuan nak belajar. Jadi apabila kita tumpukan rawatan untuk membuangkan unsur-unsur syaitania ni, sekiranya berjaya, memang pelajar itu akan menjadi pelajar yang cergas, yang cerdik. Kelembapan IQ-nya akan hilang. Yang biasanya kita tumpukan juga perubatan ini dengan merawat kedua-dua ibu bapanya terlebih dahulu. Kalau betul apa yang kita sangka tadi, bila ibu bapa kita dah ubatkan, unsur-unsur syaitan yang dah hilang daripada ibu bapa disebabkan kesalahan-kesalahan mereka sendiri, barulah kita ubatkan si anak, dan insya-Allah si anak itu akan maknanya dengan kata lain, anak ni biasanya dia akan terhijab dengan amalan ibu ayahnya lah kan? Ya. Cara saya menghilangkan tu, selain daripada kita gunakan RSI, mandian dan sebagainya, saya ajar juga mak bapak supaya banyakkan salawat Nabi, baca Alam Nasrah, zikir la ilallah. Tapi pelajar-pelajar atau si anak tu saya ajar juga, tapi jarang yang mengikut. Sebab susah. Yang sebaik-baiknya kita bagi air lah. Air yang kita bacakan ayat untuk berang hati, itu saja. Jadi tentang bila kita balik tadi pada isu budaya kehidupan masyarakat kita kan,
dari segi gaya hidup dia, yang tuan cuba bersihkan mana-mana unsur yang silap tadi ataupun yang bercampur. Bila tuan sebut tentang kuda kepang, wayang kulit, lepas tu amalan ni telah kerajaan kita, tuan, saya bukan nak salahkan kerajaan, tapi kerajaan kita dah ambil sebahagian daripada amalan ni dijadikan core curriculum di sekolah-sekolah ataupun di universiti. Jadi, dan saya secara peribadi menganggap ini satu cabaran lah, sebab perkara ni ada unsur percampuran. Ada tak perkara ni yang tak ada unsur percampuran? Bila contohnya bila saya berjumpa dengan orang biasa, bila kita bercakap tentang judo, taekwondo, dia anggap ini tak ada, ni international, tak ada percampuran. Tapi saya faham lagi bercampur, sebab asalnya pun daripada orang yang bukan Islam pun. Jadi macam mana tu tuan pandangan tuan dengan dijadikan salah satu kurikulum sekolah, satu kurikulum universiti? Inilah yang saya fikir, selalu, dan jadi satu masalah yang besar yang saya hadapi. Ya. Sebab cabaran ini bukan datangnya dari individu, cabaran ini datangnya daripada bangsa kita sendiri. Bangsa kita, betul. Kalau kita kata Kementerian Pendidikan misalnya, di sekolah, di kolej, universiti, ya, telah menjadikan seni bela diri ini sebagai salah satu curriculum. Ya. Malahan di sekolah-sekolah agama sendiri, sekolah-sekolah tahfiz pun judo, taekwondo, persilatan dijadikan salah satu pilihan untuk para pelajar memasuki kegiatan ini. Jadi ini satu cabaran besar, susah kita nak hadapi. Bagaimanapun saya tak putus asa, tetap berusaha supaya sekolah-sekolah ataupun murid-murid mengelakkan diri pada kegiatan ini semua. Jangan pilih kurikulum yang melibatkan perkara ini. Karena itu, setengah sekolah bila saya nasihatkan pada guru besar, maka diadakanlah kurikulum yang lain, kegiatan lain seperti Pandu Puteri, dan banyak lagi lah kegiatan-kegiatan yang boleh jadi kegiatan gantian daripada ni, taekwondo ataupun seni bela diri yang lain-lain. Alhamdulillah, sekurang banyak ada juga kejayaan saya. Walaupun tak semua sekolah. Memanglah mustahil rasanya nak menundukkan apa ini, nak mengubah mungkin perlu masa sikit. Nak mengubah apa ni, apa yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan dalam masalah ini. Saya fikir berapa tahun akan datang mungkin pun tak tentu lagi, sebab bukan semua orang boleh menerima konsep seni bela diri ini ada unsur-unsur yang salah dari segi akidah. Ada menggunakan jin dan syaitan. Memanglah anggapan setengah orang taekwondo ni daripada Korea. Ini taekwondo tak seperti silat. Silat itu orang Melayu dia ada guna jin, ada guna syaitan. Tapi taekwondo ni bersih. Sebenarnya taekwondo tu lebih kuat lagi syaitannya. Kalau kita tahu, orang tak tahu, dia cakap dia senang. Kita yang tahu, taekwondo ni lagi lebih kuat pujaan syaitan. Oh gitu. Kalau mereka ini pergi ke Korea tengok betul sampai ke atas, nanti mereka ni tahu apa yang dipuja oleh maha guru taekwondo yang teratas, orang yang pertama, kedua, ketiga. Kata orang top ni. Mereka ini memang major syaitan. Ada bilik-bilik tertentu, ada cara-cara pemujaan. Cuma kita ni tersilau semua tu. Kita tak tahu. Ya. Kan mereka orang kafir. Kan
Nabi ada bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang meniru sesuatu kaum, maka dia adalah di kaum itu. Meniru di sini dalam urusan perkara-perkara yang mengaitkan agama. Jadi taekwondo ni mengaitkan akidah. Oh, dia termasuk dalam akidah. Akidah. Oh. Sebab ada pertolongan jin, syaitan yang diharamkan oleh Islam. Jin syaitan itu kan musuh kita. Ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatilul insi wal jinni. Demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap seorang nabi dan umatnya itu musuh. Ya. Terdiri syaitan-syaitan manusia, syaitan-syaitan jin dan juga syaitan-syaitan anak cucu iblis. Jadi dalam seni bela diri ini penuh dengan unsur-unsur syaitan. Syaitan manusia dah tentulah. Ya. Juru-juru silat ni, juru-juru taekwondo ni, itulah saya tu. Ada tak tuan cuba berdiskusi dengan mahaguru ni tak? Saya pernah memberi satu seminar tentang persilatan, kesalahan-kesalahan, unsur-unsur yang di dalamnya, dan lepas itu saya pernah berdialog dengan, bolehlah kita sebut salah seorang kalau tak mahaguru pun dia pejuang persilatan. Kerana beliau ini adalah pengarang majalah Pendekar. Saya tetap berpandangan apa yang telah saya sebutkan, silat ini menyalahi akidah, menyalahi syariah, kerana ada penggunaan unsur-unsur jin. Ya. Tapi hamba Allah ni dia tak percaya. Tak percaya. Tak percaya dan dia tetap berpegang bahawa persilatan ini bersih daripada jin, bersih daripada apa-apa yang salah. Beberapa tahun kemudian saya jumpa orang tersebut, dia sudah kena stroke, mulutnya sudah hirut, bercakap pun susah. Jadi Allah tunjukkan, itu baru berapa tahun dia. Jadi tuan, minta izin tuan, kebanyakan masyarakat kita menganggap silat ni adalah untuk pertahanan diri, ataupun pertahanan keluarga, ataupun untuk mempertahankan negara. Jadi kalau tak amal silat ni, kita nak buat macam mana tuan untuk bertahan, untuk mengganti silat ni macam mana? Sebenarnya ya, kalau kita kembali kepada Islam, dalam Islam tu sudah cukup segala-galanya. Ya tak? Sudah cukup segala-galanya. Ya. Cukup segala-galanya dari segi kesihatan, dari segi keselamatan, dari segi bela diri, dari segi ancaman musuh, dari segi masa peperangan, masa darurat, masa aman, semua sudah ada. Ya. Sebab ini sudah dilalui Rasulullah. Gambaran perjuangan Rasulullah, hidup Rasulullah dan sahabat itu kita akan lalui. Kalau kita fokus pada bela diri tu macam Rasulullah, macam mana tak kita boleh ambil pengajaran untuk nak silat? Rasulullah dia fokus kepada tauhid. Coba kita ingatkan, bila Rasulullah nak pindah, itu kan satu usaha yang besar. Ya. Ya. Ketika Rasulullah nak berpindah, ketika itulah kaum Quraisy nak bunuh beliau. Ya. Pembunuhan itu dirancang begitu rapi. Dan Nabi bersama Sayyidina Ali 2 orang saja dalam rumah. Ya. Cuma pantang bagi orang Arab jahiliyah pada masa itu, dia tak boleh serbu masuk rumah bunuh orang tu. Sebab itulah ditunggu Nabi keluar. Jadi ketika itulah Nabi diperintah oleh Allah supaya keluar melalui Jibril. Itu kan satu usaha, satu keadaan yang sangat mencemaskan. Siapa yang tak kata kalau beratus orang keliling rumah siap senjata, kita dalam rumah berdua saja disuruh keluar. Adakah keluar dari rumah itu, Nabi keluar dari rumah itu, adakah itu masa aman? Itu kan masih satu masa boleh katakan puncak kecemasan. Ya, betul. Puncak yang paling cemas. Ya.
paling menakutkan. Tapi kenapa Nabi selamat? Sepatutnya inilah yang digunakan. Ketika Nabi dalam gusur, ya. Kalau sekiranya orang Quraisy itu rodokkan lembing itu, Nabi kena, Abu Bakar kena, mati. Tapi kenapa selamat? Kenapa Nabi akhirnya dapat sampai ke Madinah? Ini yang kita tak fikir. Kan Nabi guna tauhid. Innallaha ma'ana. Kita duduk dalam muraqabah ma'iyah, merasakan Allah serta kita. Itulah senjata. Itu lebih daripada silat. Lebih daripada senjata. Yang ni minta tentang saya keliru sikit lah. Macam mana dikatakan duduk dalam ma'iyah tu lebih pada silat? Maksud saya, kalau silat ni kita ada senjata, boleh bergerak sana, tumbuk sana, tepi sini. Dalam ma'iyah tu macam mana pula nak dikatakan boleh kita anggap sebagai untuk mempertahankan diri kita. Begini kita ambil contoh dalam Quran. Contoh dalam Quran. Tentera Nabi Allah Talut, dia keluar diperintahkan oleh Allah untuk memerangi Jalut. Nabi Allah Talut membawa kalau tak ribuan, ratusan askar. Kalau nak kata 1-2 ribu mungkin ada. Kalau nak kata 800-700 mungkin ada. Bilangan kita tak tahu. Tetapi bila sampai ke sebetang sungai, Nabi Allah Talut memberitahu, kamu jangan minum sesuka hati. Minum saja setapak tangan. Siapa minum sesuka hati, dia bukan umat aku. Siapa yang minum setapak tangan saja, dia umatku. Ya, akhirnya 99% minum banyak. Minum sesuka hati, mandi lagi. Akhirnya mereka tak boleh perang. Bila nyeberang sungai, mereka kata, la taqata lana bi Jalut wa junudi, wahai Talut, kami tak boleh perang, kami letih. Kami tak boleh perang melawan Jalut, kami letih, kami duduk-duduklah sini. Kalau kau nak perang-peranglah. Tapi ada 40 orang tentera Nabi Allah Talut. Dia berkata, wa qala alladzina yadunnuna anna mulaqullah kami fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah wallahu ma'a sabirin. Berkatalah orang yang yakin bahawa mereka telah mengenal Allah sebenar-benar kenal. Berapa banyak golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang ramai dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin. Allah beserta dengan orang yang sabar. Dalam Quran juga wallahu ma'al muhsinin. Allah beserta dengan golongan muhsinin. Ini golongan yang sabar ni golongan muhsinin juga. Jadi beserta dengan Allah serta kita ni artinya perlindungan Allah. Sentiasa melindungi orang-orang yang sabar. Perlindungan Allah akan melindungi orang-orang yang sampai ke tingkat ihsan, yang memandang Allah. Dia berserah pada Allah, takwa dan tawakal sepenuhnya. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, orang Islam menang pun karena menyerah pada Allah. Macam mana 313 orang boleh kalahkan 1000 orang? 1000 orang yang lekat senjata, 313 orang yang kurang senjata, tak ada pengalaman. Sebab di dalam Quran, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Sesungguhnya Allah menangkan kamu dalam perang Badar karena kamu dalam perang Badar itu azillah, rasa lemah, Allah saja yang melindungi. Orang ada silat, ini dia garang, dia rasa dia menang, itu dia takbur, akan kalah. Tapi kalau kita tak ada silat, kita serah pada Allah. Kalau kita nak senjata, bukan dengan silat. Sekarang parang, keris, pedang pun dah tak guna dah. Itu ya, binit parang ini cuma sampingan saja. Askar sekarang pakai senapang, dan senapang pun sekarang dah tak
berfungsi, sekarang pakai peluru berpandu. Jadi kita kalau nak perang, fikirlah peluru berpandu. Kalau tak boleh buat, belilah. Satu lagi tu bila tuan sebut tadi, kami fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Ada pula orang yang kita baca ayat ni, guna ayat ni dengan kefahaman yang guna ayat ni boleh menang. Macam mana tu pula? Dia campur dengan silap. Kita baca Quran itu salah faham. Itu salah faham. Ayat itu bermaksud supaya kita yakin, kenal Allah sampai ke peringkat yakin. Barulah kita akan mudah dapat pertolongan Allah. Bukannya guna ayat tu. Bukan guna ayat itu, bukan. Tapi sekiranya kita yakin kalah juga, itu kita kena tahu bahawa kehendak Allah itu mengatasi kehendak kita. Ya dah. Sebab Nabi sendiri dengan orang-orang Islam pun selalu dah minta kemenangan, tak menang-menang. Ya. Dalam perang Khandaq yang berlaku pada tahun 5 Hijrah. Nabi dan orang-orang Islam pun berada dalam keadaan yang sangat cemas. Ya. Kota Madinah dikepung oleh 3,000 tentera Ahzab. Nabi bimbang, orang Islam pun bimbang. Sehingga disebut dalam Quran oleh Allah, hatta yaqulu rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sehingga Rasulullah keadaan cemas tadi menurunkan Rasulullah dan orang beriman bercakap, bilakah Allah bilakah datangnya perjanjian Allah nak menangkan kita ni, bila? Ini nampaknya kita semakin cemas ni. Lalu dijawab ya Allah, ala anna nasrullahi qarib. Ketahuilah kamu semua bahawa kemenangan yang Allah janjikan itu sangat hampir. Hampir ini pun makan 3 tahun. Itu hampir. Tahun 8 Hijrah, Nabi akhirnya dapat menawan kota Mekah tanpa tentangan orang-orang Quraisy. Itulah nasrun minallah. Pertolongan daripada Allah, kemenangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kes ini, silat sebagai bertahan diri ini idea lapuk lah. Idea lapuk. Malahan menjadikan kita lemah sebab kita rasa kuat. Ya. Kita rasa gagah, kita rasa pahlawan. Aku ni pendekar. Sebab masyarakat kita tu mungkin sangat keliru sebab silat ni juga diterima dan diamalkan oleh ustaz-ustaz, guru-guru dan dikaitkan dengan tok-tok wadi tu macam Tokoh Palu, kalau di Kelantan macam Tok Kenali, macam Tok Janggut, dikaitkan dengan orang-orang ni pesilat-pesilat hebat. Itu macam mana? Itu cakap mereka je dikait-kaitkan. Takkanlah ulama ni tak tahu mana yang betul, mana yang salah. Betul ke mereka ni menggunakan silat menghadapi orang askar British, betul ke? Ataupun sebaliknya mereka hanya berdoa kepada Allah, sembahyang taubat, sembahyang hajat, baca doa. Ya. Pakai parang, pakai pedang, pakailah, itu tak ada masalah. Maknanya usaha fizikal lawan tu tak menjadi satu kesalahan. Ya. Tapi pegangan asas yang dipegang itu yang menjadi punca masalah. Ada berapa kelemahan orang-orang yang bersilat ni. Pertama, kelemahan dia rasa sombong, rasa kuat. Ini satu kelemahan. Bila rasa kuat, rasa ada boleh ni, ada silat, boleh tepis sana, tepis sini, ini satu kelemahan dalam peperangan, dalam serangan. Sebab orang Islam mesti dia rasa azillah, rasa lemah. Ini rasa kuat. Ya. Yang kedua, tertipu oleh jin dan setan yang menolong dia. Bila satu peringkat, setan jin yang menolong dia ini akan lari. Iya. Akan lari. Akan lari tak ditolong. Iya. Sebab itulah ada guru-guru silat yang datang ke saya yang kata hebat, dipukul oleh orang, dindak waktu malam, dipukul dengan besi 3 sukunci, besi terpelanting, dipukul dengan kayu-kayu patah, dia tak rasa sakit. Tapi bila datang ke saya ketuk dengan ranting nona yang kecil macam ni, tak tahan. Ui, pedih. Kenapa yang kecil saja? Itu kelemahan.
Orang yang ada ilmu ni semua menjadi lemah. Yang sangat rugi apabila mereka ni menghadapi sakaratul maut, mereka akan menghadapi satu masalah besar. Sesudah mati lagi mengalami masalah besar. Kita tentang orang yang belajar Nasrul Haq tu, yang pejuang-pejuang petani, yang akhirnya lepas belajar baru mati. Sebelum tu tak mati. Itu macam mana tu? Saya ditemui oleh 3 orang ustaz yang baru balik Azhar berapa tahun. Dia orang ni belajar di Azhar. Ya tak? Sudah dapat sijil, sudah dapat ijazah BA. Mereka ni balik. Bila balik mereka ni masuk dalam kumpulan askar-askar Islam yang melawan petani. Untuk menjadikan mereka ni berani, gagah dan kebal, mereka pergi ke Indonesia belajar ilmu kebal di sana. Antara yang mereka pelajari ialah kaedah ilmu Nasrul Haq. Dan beberapa orang ustaz ni pernah tidur di rumah saya di PJ. Dia tidur di rumah saya ni, numpang lah. Mungkin ada 1 bulan. Dan mereka ni cerita habis macam mana kehebatan ilmu Nasrul Haq ni. Dan mereka ni ajak saya supaya belajar Nasrul Haq. Tapi sesudah saya sembahyang taubat, sembahyang hajat, supaya Allah bagi hidayat, adakah betul tidak, saya dapati Nasrul Haq ni hanya menggunakan jin. Jin-jin kafir yang lemah keadaannya. Jadi sebab itu saya tak ikut. Selepas beberapa waktu kemudian, mereka ni datang lagi ke rumah saya dan mereka bercerita kawan-kawan mereka yang belajar Nasihat sudah tertembak oleh Serdadu Siam, ada yang mati. Oh, tak ada kebal. Jadi saya kata mana kebalnya, mana menangnya. Sama ya, malah mati dalam keadaan apa? Keadaan bersahabat dengan jin. Ini ayat 128 surah Al-An'am. Cuba baca. Wa yauma yahsurum jami'a ya masal jinni qad istaqsartum minal insi wa qala awliya'um minal insi rabbana istamta'a ba'duna bi ba'din wa balagna ajalana alladhi ajalta lana qala an-naru maswaakum khalidina fiha. Pada hari dikumpulkan semua jin dan manusia di padang mahsyar, maka Allah berfirman, wahai gulungan syaitan, gulungan jin, kamu telah menyesatkan ramai manusia. Maka manusia menjadi rakan kongsi syaitan itu berkata, ya Allah, yang betul kami ketika di dunia dulu, kami bersahabat, kami tolong menolong antara satu sama lain. Kami dapat manfaat. Tiba-tiba ajal kami yang kau tetapkan sampai kami mati tanpa bertaubat. Allah tempat kamu semua adalah neraka selama-lamanya. Ada ya. Islam datang ni cuba nak mersihkan zahir batin kita. Akidah kita, syariat kita, hati kita, semua nak bersih. Tiba-tiba unsur-unsur lama ni, jenis bila diri silat ni dulu sebelum Islam datang memang dah ada. Masa mereka ni beragama Hindu ke, animism ke, memang ada. Semua bangsa di seluruh dunia ini, semua bangsa di seluruh dunia ada mempunyai seni bela diri. Apa juga bangsa. Jadi semua ilham daripada jin dan syaitan. Dan saya boleh buktikan. Kita boleh buktikan silat-silat ni memang ada unsur-unsur jin dan syaitan. Ada unsur pemujaan. Kita berhenti dulu sambung lepas. Salam alaik ya Rasul.